Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, dalam video ni saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan program Smart Saving. Okey, program Smart Saving ni daripada Manulife Insurance Berhad. Okey, so kalau kita tengok dekat bnm.gov.my, okey, Manulife Insurance Berhad dia memang register under insurance company lah, maknanya dia memang DSA. Okey, dan yang paling penting dia dilindungi di bawah BIDM, so kita boleh tengok. Jadi dia selamat untuk kita simpan, untuk kita buat simpanan dekat sini. Okey, saya teruskan pada dia punya plan. Alright, so plan Smart Saving ni kat Manulife ni, okey, dipanggil Manu Secure. Alright, so dia ada 3 jenis produk, iaitu Manu Secure 5, Manu Secure 10 dan juga Manu Secure 20. Apa maksud Manu Secure 5-20? Maksudnya kita cuma simpan 5 tahun sahaja dan kita akan terima dividen selama 20 tahun. Kalau Manu Secure 10-20, maknanya kita hanya buat simpanan selama 10 tahun sahaja. Okey, dan kita akan terima dividen selama 20 tahun. Okey, Manu Secure 20-30, maknanya kita cuma simpan 20 tahun sahaja dan kita akan terima dividen selama 30 tahun. Jadi apa kelebihan bila kita buat simpanan di Manulife ni? Okay. Kelebihan dia, kita akan terima dividen setiap tahun. Okay. Cuma dekat dalam ni dia ada 2 pecahan. Pertama, income yang kita akan dapat daripada GCP. GCP ni adalah Guaranteed Cash Payment. Bermaksud kita akan dapat amount yang tetap. Okay, sebagai contoh, kalau kita lihat brosur ni, okay, untuk Manu Secure 5 ataupun M5 ni, okay, untuk tahun pertama hingga tahun yang ke-10 kita akan terima GCP sebanyak 11%. Maknanya tiap-tiap tahun kita akan dapat 11%, yang mana kita cuma buat simpanan selama 5 tahun sahaja. Okay, so untuk tahun ke-11 ke tahun yang ke-20, okey, GCP kita akan meningkat, maknanya kita akan dapat 20% setiap tahun. Okey, so kalau Manu Secure 10 ataupun M10 ni, so untuk tahun pertama ke tahun yang ke-10, okey, kita akan dapat GCP sebanyak 17%. Okey, tahun ke-11 ke tahun yang ke-20 kita akan dapat 33%. Okey, so untuk Manu Secure 20 ataupun M20, okey, yang ini untuk tahun pertama ke tahun yang ke-10 kita akan dapat 17%. Untuk tahun yang ke-11 ke tahun yang ke-20 kita akan dapat 33%. Okey, dan kalau kita masih biar lagi simpanan kita, okey, untuk tahun 21 ke tahun yang ke-30 kita akan dapat 70%. Jadi sebelum tu dekat dalam ni dividen kita boleh keluarkan, tak ada masalah. Sama ada kita boleh buat auto, maknanya saya tak tahu, dia terus direct masuk dalam akaun kita pun boleh, tak ada masalah. Ini income yang pertama. Income yang kedua, kita akan dapat dividen, maknanya bergantung kepada keuntungan syarikat antara 4 ke 6%. Okey, sebagai contoh kita boleh tengok kat sini. Okey, ini contoh pengiraan dividen untuk simpanan RM300 sebulan ataupun RM10 sehari. Okay, so kita tengok dekat sini. Kita tengok dekat table ni. Okey, untuk tahun pertama kita simpan RM3,600, kita akan dapat 17%, RM612. Ini GCP, maknanya ini yang tetap yang kita akan dapat. Okey, kemudian yang tadi saya bagi tahu berkenaan dengan dividen syarikat, so dia akan kira total juga RM3,600 kali dengan 4%, sebanyak RM144. Okey, untuk pengetahuan anda, maknanya untuk dividen tahun pertama dan tahun kedua, syarikat dia lockkan, dia takkan kurang daripada 4%. Okey, jadi total yang kita akan dapat untuk tahun pertama 612 campur 144. Itu dividen yang pertama. So kalau tengok dekat pengiraan sini, 3,006 kali 17%, 612. Dekat sini saya ambil contoh ni 6%. 3,006 6%, 216. Jadi total yang kita akan dapat 828. Untuk tahun yang kedua pula, okey,
Yang 17% ni dia kira hanya untuk yang kita bayar tahunan saja. Kalau kita komit RM3,600 setahun ataupun RM300 sebulan, so yang itu yang dia kira 17%. Kalau kita nak komit RM6,000 setahun, maknanya tahun ni RM6,000, tahun depan RM6,000, yang itu dia akan kira 17%. Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini, RM3,600 kali 17% sama dengan RM612. Jadi total simpanan kita tahun pertama dan juga tahun kedua sebanyak RM7,200. Yang ini dia kira based on company punya rate, maknanya 4 to 6%. So bermaksud lebih kurang yang ini dikira 6%, 432. Yang sini kira 4%, 288. Ini untuk tahun kedua. Maknanya tiap-tiap tahun ni kita akan dapat. Okey, jadi tengok dekat sini. Tahun yang ke-11. Tahun yang ke-11 dia dah naik 33%. Bermaksud tahun tu kita dapat untuk GCP saja kita dapat 1,188. Tak termasuk dengan dividen yang kita akan dapat tiap-tiap tahun yang bergantung pada company punya keuntungan. Jadi kat sini ada orang tanya macam mana dia bayar GCP. GCP ni sebenarnya kalau kita ambil insurans biasa, okey, so dia panggil hibah. Maknanya kita bayar 300, bila mati nanti baru dapat waris, dapat hibah. Cuma yang ini dia bayar hibah tu sewaktu kita hidup. Sebab tu dia boleh bagi pulangan yang tetap. Alright. So okey. Jadi dekat dalam Manulife ni kalau kita tengok, okey. So inilah tadi saya bagi tahu tadi. Okay, dalam masa yang sama kita juga bila kita buat simpanan dekat sini, automatik kita dapat manfaat kematian. Maknanya siapa-siapa yang simpan dekat Manulife, ambil plan Manusecure Logo ni, kalau apa-apa jadi dekat dia akan dapat RM24,000 direct terus pada waris. Kalau kematian akibat kemalangan akan dapat kompasan sebanyak 10 kali ganda. Maknanya kalau RM3,600 dapatlah RM36,000 pada waris. Okey. Cara untuk kita buat bayaran pada Manulife ni, so kita boleh buka MyBank to You ataupun online banking yang lain. So dekat sana pergi je dekat Payee, so kita boleh bayar direct terus kepada company. Cuma beri saya sikit untuk saya uruskan ni lah, untuk saya uruskan saving ni tadi. Dan saving untuk plan ni dia memang fokus pada saving saja. Dia tidak ada medical card. Dia memang fokus pada saving dan juga investment. Okay, so kalau ada apa-apa soalan